Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasufika Inja, nometrik 2411404. Tajuk saya berkaitan pengaruh surah Makkiyah dalam pembentukan akidah Islam. Ilmu Makkiyah dan Madani merupakan salah satu daripada cabang ilmu dalam ulum Al-Quran. Ia merupakan ilmu yang membincangkan perihal surah-surah yang dinisbahkan kepada negeri Mekah dan Madinah. Mempelajari ilmu Makkiyah dan Madani ini mempunyai faedah dan manfaat yang tersendiri, terutama kepada pendakwah yang ingin melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam. Namun, kajian ini akan memfokuskan kepada pengkajian surah-surah Makkiyah sebagai asas akidah yang sahih dan mantap. Ayat Makki atau surah Makki ialah istilah yang diberikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau kawasan sekitarnya atau diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, iaitu ayat diturunkan sebelum 1 hijrah. Sebuah surah yang terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Mekah secara keseluruhan, namun boleh juga sebahagian daripadanya diturunkan di Madinah. Ayat Makki diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, iaitu bermula 17 Ramadan ketika Rasulullah berumur 40 tahun hingga awal bulan Rabiatul Awal ketika Rasulullah SAW berumur 54 tahun. Terdapat 86 surah Makkiyah daripada 114 surah dalam Al-Quran. Definisi ulama. Definisi Makki dari segi masa diturunkan. Makki ialah apa yang diturunkan sebelum hijrah. Yang kedua, definisi Makki dari segi tempat diturunkan. Makki ialah apa yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti di Mina, Arafah dan Hudaibiyah, walaupun selepas daripada hijrah. Yang ketiga, definisi Mekah dari segi orang yang ditunjukkan ayat-ayat tersebut. Makki ialah apa yang ditujukan kepada orang Mekah, manakala Madani ialah apa yang ditunjukkan kepada orang-orang Madinah. Bentuk pengaruh dan cara penyebaran. Ayat-ayat Al-Quran yang diturun di Mekah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam tempoh 13 tahun dengan mengemukakan satu persoalan sahaja. Hanya satu persoalan yang tidak berubah-ubah, tetapi cara mengemukakan persoalan itu hampir sama. Tidak berulang-ulang, gaya dan cara Al-Quran mengemukakan persoalan itu adalah luar biasa sekali, sehingga nampak seolah-olah persoalan itu masih tetap baru, bagaikan sesuatu yang baru sahaja dicetuskan untuk pertama kali. Ayat-ayat Al-Quran zaman Mekah itu menyelesaikan satu persoalan besar, satu persoalan utama dan penting, persoalan asas bagi agama yang baru muncul, iaitu persoalan akidah yang diterapkan di atas tapaknya yang penting, ketuhanan dan pengabadian serta pertalian antara keduanya. Sejarah perkembangan akidah Islam. Zaman Rasulullah. Kepercayaan umat Islam di zaman Rasulullah SAW sangatlah kuat dan teguh. Hanya dengan beberapa ayat Al-Quran sahaja seperti surah Al-Ikhlas sudah cukup untuk menjadi pegangan dan etikad mereka. Pada masa itu, tidak pernah berlaku sebarang perselisihan dan pertelingkahan mengenai akidah, dan sekiranya berlaku suatu kemusykilan, mereka terus berjumpa dengan Rasulullah. Dan baginda dapat menghapus segala keraguan itu sehingga mereka merasa sangat puas hati. Oleh demikian, ilmu tauhid belum disusun dan berkembang lagi di zaman Rasulullah. Yang kedua, zaman Khalifah Ar-Rashidin. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Belum wujud syubhat pemikiran yang membawa ancaman dan menggugat ilmu akidah, dan beliau disibukkan dengan memerangi golongan murtad dan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, zaman Sayyidina Umar. Belum wujud ancaman besar antara tempoh paling aman dan Islam semakin tersebar ke negara-negara besar sehingga penaklukan Parsi dan pembukaan Al-Quds.
Yang ketiga, zaman Saidina Utsman. Kemunculan kaum Khawarij yang melancarkan protes dan pemberontakan sehingga membawa kepada tragedi kesyahidan beliau. Yang keempat, zaman Saidina Ali. Bibit-bibit awal kemunculan kaum Khawarij, golongan yang menyokong Ali tetapi kemudian menolak kepimpinan Ali yang membawa syubhat takfir, iaitu mengafirkan pelaku dosa besar. Muncul kelompok Syiah yang sebahagiannya terlalu taksub sehingga mengangkat beliau sebagai Tuhan. Kelompok ini telah dibasmi, namun pemikiran masih ada dan meresapi kelompok Syiah. Kebaikan penyebaran pengaruh Islam. Kedatangan Islam sememangnya mendatangkan kesan yang positif dalam kehidupan masyarakat dan dalam pelbagai konteks seperti bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Perkembangan keilmuan, pendidikan dan masyarakat yang telah memberikan anjakan besar dalam mengubah kehidupan selepas kedatangan Islam. Kedatangan Islam sangat memberi satu impak besar dalam lapangan ilmu. Antaranya ialah minda masyarakat telah berubah, lahir ulama-ulama yang masyhur. Banyak penulisan yang dihasilkan serta tertubuhnya institusi pendidikan serta pondok dan madrasah. Islam juga telah membawa perubahan yang besar dan ketara dalam merubah kepercayaan dan corak pemikiran dalam masyarakat. Islam telah membawa unsur-unsur yang rasional dan intelektual dan logik akal di mana mereka diajar supaya mempercayai Tuhan iaitu Allah yang Maha Esa. Secara logiknya, dunia ini tidak boleh dipimpin dan diperintah oleh banyak Tuhan. Kesimpulan, Al-Quran adalah sumber rujukan utama dalam umat Islam. Sesiapa yang berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya. Bagi menjamin kekukuhan dan keteguhan akidah di dalam hati, panduan dan kaedah yang disediakan oleh Al-Quran, serta diberi keutamaan. Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca dan difahami isinya, lalu diamalkan, bahkan terdapat cara dan kaedah yang digunakan untuk mempelajarinya. Krisis akidah yang melanda umat Islam hari ini amat membimbangkan. Mereka perlu kembali kepada Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan akidah. Hakikatnya juga merujuk kepada surah-surah Makkiyah. Allah SWT telah menunjuk cara terbaik yang akan membawa seseorang itu kepada pegangan akidah yang sempurna dan dapat membezakan akidah-akidah yang sesat. Oleh itu, tidak syak lagi surah-surah Makkiyah merupakan asas dan tunjangan kepada keteguhan akidah ummah. Sekian daripada saya. Terima kasih.